you terjemahkan dalam bentuk penulisan supaya menerangkan balik apa isi dalam. Ini sangat bermakna sebab dalam sistem apa-apa sekalipun orang akan cari based on searching. Search. Jadi search adalah meta. Video tak boleh keluarkan meta. Kita tak tahu apa buat apa di cerita dalam tu. Tapi kalau kita dah ada satu paragraf menerangkan pada minit ketiga dalam ni, Cik Hassan telah berjumpa dengan Cik Zahir untuk mendapatkan khidmat bantuan di kedai Mamak Yusof. So mungkin dari segi pengguna, dia bukan nak tengok Cik Zahir, dia nak tengok kedai Mamak Yusof tu. Dia nak pergi makan roti canai kat situ. Ya, you nampak setiap orang mempunyai target yang berbeza dari segi content interpretation. Jadi bila you buat, you cuba fikirkan sebanyak mungkin informasi yang you boleh load dalam you punya video. Lagi panjang lagi bagus. Ya. Dan bagusnya setiap saat tu bagi tahu apa yang berlaku dalam video tersebut. Jadi video tu akan jadi lebih bermakna. Ya. Dan yang paling best sekali ialah commenting kepada video tersebut yang you boleh simpan. Ya. Itu yang berlaku dalam Ilham TV. Ya. Dalam Ilham TV kita galakkan bila kita buka tu orang lain komen, taruh, berbincang dan sebagainya berdasarkan kepada video tadi. So ilmu daripada video tu akan bertambah lagi untuk orang lain boleh share. Ya. Itu konsep dia. Okey. Saya bagi contoh. Bila kita ada model video content, dia mesti ada satu sistem supaya boleh manage dari segi kewangan. Ya, ini saya tunjuk secara kasar saja. Dalam online tuition apa yang berlaku dari segi proses registration dia. Ya. So pertama kali ini bila you design satu application ataupun design satu workflow, you kena fikir workflow orang yang sangat level basic sekali, layman punya term. Ya. Maknanya kalau you tengok ni dalam ni, untuk pergi ke laman web tu pun kita ajar macam mana nak type sampai ke stage tu, sebab kita tak tahu pengguna ni macam mana. So kita provide info yang maksimum. Ya. You jangan fikir, mungkin you orang IT, you skip kan, oh ini tak payah, ini semua orang tahu. Nak pergi, ada setengah orang baru buka PC hari tu, dia tak tahu kat mana nak type www tu pun. So information macam ni lah sebanyak mungkin yang kita provide. Okay, saya sekali lalu je pergi ke laman web. Okay, lepas tu pergi tekan menu kat atas tu, ni step nombor 2, tekan on daftar. Kemudian dia keluar borang tu pula bentuk macam mana, isikan maklumat dekat borang. Ya. Lepas tu ajar pula, lepas tekan borang pula, tekan butang submit tu pun kita kena bagi arahan. Ya. Okay, lepas tekan butang submit, automatically beberapa saat lepas tu dia akan dapat confirmation email. Okay, email tu pula akan bagi tahu macam ni. Ya. Lepas tu email kedua dia akan dapat serentak 1, 2, 3 email. Email yang kedua bagi tahu password dia untuk dia masuk. Ya. Email yang ketiga dia akan bagi invoice untuk proses pembayaran. Automatically 3 email serentak. Ya. Okey, lepas tu itu bentuk invoice dia. So ini jumlah yang dia kena bayar. Jadi dia tunggu activation saja. Ya. So ini invoice. Okey, buat bayaran. Terima, lepas buat bayaran dekat sistem kat office kita dah alert payment dah masuk. Automatically kita tekan satu butang untuk activate balik. Selepas you buat bayaran, activate. Kemudian you boleh masuk menggunakan facility dalam dalam servis yang kita buat. Ya. So masuk, lepas tu seterusnya you boleh modify lah, tukar balik nama ke password yang kita dah bagi tadi, you tak nak pakai, you nak guna password you sendiri ke dan sebagainya, boleh terus. Ya. So ini pun sama, boleh tukar status dan sebagainya. So ini feature-feature yang ada dalam, contohnya dalam satu sistem metafor web TV. Ya, flow dia teknikal lah. Kalau kita bagi provide macam percuma tak apa. Yang ini contohnya bila kita nak monetize masuk second level untuk kita dapatkan duit daripada servis yang kita bagi. Ya. Okay, ini contoh tadi saya pecahkan. Kalau tengok dari segi sistem dalam tu, form dia ada biasanya pendaftaran.
Pendaftaran ni kalau dalam tuition tadi, konten, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 konten dalam tu. Dan klien kita boleh pilih mana dia nak untuk ordering. So ini bahagian form orang daftar tadi lah. So yang ini pula dari segi kita punya admin punya feature akan keluarkan balik senarai orang yang dah register, orang yang dah bayar dan sebagainya. Kita mesti ada satu admin feature lah. So ini kita panggil sebagai profiling module dalam kita punya web TV punya sistem. Okey. Kemudian ini pun sama. Kita ada profiling ni, maknanya kita ada customize. Maknanya setiap orang dia nak ada foto dia sendiri dan sebagainya. Sebab dia boleh interact dengan pengguna lain dalam sistem. Okey. Dan dia akan dalam online tuition ni kita buat macam dia ada Facebook dia sendiri dalam tu yang tertutup. Okey. Okey, yang kedua kita tengok dari segi interface dia. User interface, macam mana dia orang gunakan So bahagian depan biasanya kita akan highlightkan dengan produk-produk terbaru. Jadi kalau you katakanlah you punya stesen TV mula tu mungkin buat cupcake macam gerai adik-adik kita di nombor 35 tengok dia orang sibuk jual cupcake kan. So jadi kita boleh highlightkan cupcake kita kat sini contoh Lepas tu spin off daripada tu mungkin dia akan ada tambahan produk. Daripada cupcake mungkin ada produk-produk lain dan sebagainya. Dan dia akan ada dia punya audience dia sendiri. Okey. So ini dari segi interface you tengok. Setiap interface, setiap produk dia akan ada thumbnail gambar yang berbeza untuk capture. Dan gambar dia ambil secara profesional juga supaya dia lebih menyelah keterampilan Okey. Ini pun dari segi interface Ini pun sama dari segi interface. Ni Syekh Mustafa kita ada di gerai online tuition nombor 7 sana tu. Dia buat produk belajar buat VCD. Macam mana dia nak proses buat rakaman, nak edit dan juga produce ke DVD. Buat authoring. Okey, ini dari segi berita dan ini dari segi demo. Demo ni penting Maknanya setiap arahan yang kita bagi dalam kita punya sistem dan sebagainya kita capture balik dan juga kita tunjukkan balik dalam bentuk penerangan dan juga video movement supaya dia orang tahu nak guna. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok dari segi content management module. Okey, bila kita dah ada banyak content, mungkin kita start dengan content pertama, kita ada satu video. Tapi kita dah mula ketagih, buat lagi video kedua, buat lagi video ketiga, buat lagi video keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan macam-macam dah. So bila dah ada ni, kita mesti ada satu sistem untuk manage kita punya digital content. So dalam modul yang ada dalam web TV, kena ada modul content management system. Okey. Ini contoh. So kita ada konten matematik, kita ada konten yang umum, kita ada konten macam-macam lah. Dan setiap konten ada penerangan ringkas. Dan kalau orang nak tahu, dia akan tekan lagi dan more lagi elaboration dari segi konten tu. Itu yang saya kata tadi, meta kepada konten tu, kena ada banyak. Okey. Okey, ini modul ni pula. Modul statistik ni sangat penting. So bila kita dah ada kita punya konten, kalau kata konten you berbentuk percuma, you dah hantar ke YouTube, okey lah. Sebab YouTube dia akan ada counter ataupun statistik data dia sendiri yang you kena manage, yang you kena tengok siapa yang tengok video you ni. You kena buat market study, you kena buat strategizekan balik untuk konten yang you dah buat tu. Whether pengguna peminat konten you tu adalah daripada orang mana. Mungkin you buat video tentang tu, buat cupcake kan, buat rupanya semua orang daripada negeri Perlis tengok. So maknanya you boleh pergi ke negeri Perlis dan buat some business follow up daripada situ. So ini strategic marketing yang kita boleh implement dalam video content kita. Okey. Lepas tu kita ada invoicing juga. Invoicing modul ni sebab kita nak charge orang, kita kena ada model invoice dekat situ. Yang ini pula live stream module. Okey. Dekat situ maknanya selepas saja buat live, dia akan masuk semua tu dalam bentuk on demand.
anytime kita boleh tengok balik konten. Siap? Okey. Okay, laju ini live. Ini chat, ya. Dan kita ada juga social media engine yang bagus kita integratekan dalam web TV. Okay, advertisement management module. Social media integration. Jadi bukan kita buat tu, maknanya kita boleh hantar informasi kita terus dengan Twitter, Facebook, YouTube dan sebagainya serentak, ya. Dan juga jangan lupa bentuk had pun kena ada juga, ya. So itu saja.